Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah, min rahmatillah, min fadlillah, min ni'matillah alaina, kita dapat dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Sementara kita menanti kedatangan Tuan Guru kita, Tuan Guru yang kita kasihi, hafizahullah. Alhamdulillah ikhwan, kita masih menyambung pembacaan ini, iaitu berkenaan dengan zuhud dan kelembutan hati. Kita masih di bawah tajuk yang sama, faedah-faedah zikir. Pada kesempatan yang silam, kita baru melihat dua kelebihan berzikir. Betul ya boleh? Itu pada 19/8. Betul? Maknanya malam ini kita sambung di antaranya. Dia kata, kalau saya muka surat 155 sama dengan beli Ustaz Samsul 56, sama 55, iaitu kita masuk yang ketiga, kelebihan berzikir. Di antaranya, kata penulis, zikir akan menyelimuti orang yang berzikir dengan keluhuran, peribadi yang mengkagumkan dan kesegaran, memberinya kecintaan yang merupakan ruh Islam, poros putar agama dan garis edar kebahagiaan dan keselamatan. Saya nak baca dulu. Di antaranya lagi, zikir akan menghadirkan rasa diawasi oleh Allah. Diawasi itu kita cuba biasakan perkataan muraqabah. Muraqabah itu terjemahan diawasi. Kita rasa Tuhan duk mengawal kita, muraqabah. Hingga hamba itu masuk ke dalam pintu ihsan. Ihsan apa dia? Kau beribadat pada Allah seperti mana kau melihat Allah. Sekiranya kau tak melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Artinya, ihsan adalah kualiti ikhlas yang tidak berubah. Ketika hamba mampu melihat Allah dan tidak mampu melihat Allah, kualiti ikhlasnya tidak pudar. Kemudian dia beribadat kepada Allah seolah-olah dia dapat melihatnya. Ini menimbulkan penyerahan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Sejauh mana hamba itu berzikir kepada Allah, sejauh itu pula kedekatannya dengan Allah. Begitu pula sejauh mana kelalaian seorang hamba, sejauh itu pula jaraknya dengan Allah. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Ini rasanya kita berbincang sikitlah, iaitu sejauh mana kita ingat pada Allah, sejauh itulah kita dekat dengan Allah. Sebanyak mana kita mengingati Allah, menyebut nama Allah, sedekat itu dan sebanyak itulah kita rapat dengan Allah. Jadi sejauh mana kita lalai, sebanyak mana kita tak menyebut nama Allah, maka sebanyak dan sejauh itulah pula kita jauh dan kita renggang dengan Allah. Jadi ikhwan, kerana zikir ini dia melibatkan masalah hudurul qalbi. Jadi kalau satu orang tu dia kata subhanallah, 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 secara zahir nampak dia dekat dengan Allah. Tetapi nampaknya pada bahagian ini yang kita duk belajar, itu belum tentu lagi dekat dengan Allah. Hudurul qalbi, hadir hati itu ada tak ada? Apa satu cara Rasulullah ni betul. Zikir tidak memerlukan kuantitas yang tinggi, yang banyak, tapi dia memerlukan kualiti yang padu. Itu betul. Kerana itu Allah katakan ayyukum ahsanu amala.
Jadi bila kita kata subhanallah, subhanallah, hati kita tu jauh ke dekat dengan Tuhan berdasarkan penguasaan hati kita, jiwa kita, pemikiran kita, ilusi kita dan emosi kita. Menyatu dah. Jadi kalau kita kata subhanallah, subhanallah, mata kita ke lain, pikiran kita ke lain, maka kita hanya akan dekat kepada Allah sebanyak mana hadir hati kita. Jadi itu antara orang yang zikir dengan Tuhan lah. Jadi bukanlah masalah banyak sangat, tapi masalah apa yang akan jadi dengan dia. Di antara kelebihan zikir, dan lagi satu dia kata tadi, sejauh mana kita lalai, sejauh itulah jarak kita dengan Tuhan. Sampai kalau dikatakan dia nak makan, dia terlupa bismillah, itulah hubungan dia dengan Tuhan. Di kalangan para ahli hikmah, ahli hukama kan, ahli hikmah dia berkata, apa saja yang Allah Ta'ala buat dalam dunia ini tidak ada sia-sia. Itu ada pada ayat daripada surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insan an yutraka sudah. Ada lagi satu dalam Al-Mu'minun, saya ingat saya, Allah katakan, ahasiban nasu, adakah manusia itu menyangka annakum khalaqnakum innama khalaqnakum abatha, innama khalaqnakum abatha. Adakah manusia menyangka kami menjadikan mereka itu dengan kosong, dengan untuk main-main, tak ada tujuan. Jadi semuanya ada hikmah dan ada maksud. Jadi kalau manusia ni ikhwan, satu benda katalah kita tersepak batu, mulut kita terkata celaka betul-betul ni, itu secara hikmahnya adalah petanda daripada Allah untuk bagi tahu kata itulah hubungan kita dengan Tuhan. Artinya pemikiran kita kosong, emosi kita kosong, ilusi kita kosong, jiwa kita kosong, kesemuanya adalah kosong. Kita ada kalam firagh, orang panggil kalam firagh. Perkataan kita Allah, Allah, Allah itu sebenarnya kosong, tidak ada makna. Penulis kata di antaranya zikir kepada Allah juga menyebabkan, ini ayat dia, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu engkar pada aku. Maka ini betul, fazkuruni, kamu semua ingatlah pada aku, iaitu hamba-hamba dia di kalangan jin dan manusia. Azkurkum, aku ingat pada kamu. Jadi di antara hikmah zikir supaya Allah ingat pada kita. Kita ni tak ingat ke Tuhan pun, Tuhan ingat ke kita. Mana boleh dia tak ingat kan? Tuhan tak ada sifat lalai, betul kan? Tuhan tak ada sifat lalai. Tapi apa maksud di sini? Ingatan yang khusus, ingatan yang penuh dengan kecintaan, ingatan yang penuh dengan kasih sayang, dia berbeza dengan ingat secara umum. Sekarang kita pun ingat orang yang kita sayang, tapi orang putih kata the same time kita juga ingat orang-orang yang kita meluat. Boleh tak kita nak delete dalam pemikiran kita sahabat Hizam orang yang kita meluat? Tak boleh. Kita akan ingat tragedi itu, tapi ingat kita kepada dia tu ingat macam mana? Ingat tak suka, ingat yang kita tak mau ingat, momen tu kita tak mau ada, tapi kita tak boleh buang. Tapi ingat kita dengan kekasih ini, ingat nak jumpa. Maka Allah Ta'ala semua hamba dia ingat, hamba baik, hamba jahat, semua dia ingat. Fir'aun semua Tuhan ingat. Tapi Tuhan ingat orang yang ingat kepada dia dengan iman, dengan amal saleh, dengan ikhlas, dengan zikir pada dia. Itu lain maknanya dengan Tuhan ingat semua benda yang lain. Jadi inilah hakikat daripada zikir, supaya Allah ingat pada kita. Dan di sini ikhwan dapat kita berbincang untuk diri kita, macam mana kita nak bagi Allah Ta'ala ingat pada kita. Macam mana kita nak bagi Allah ingat pada kita. Masya Allah. Zaid gelak sebab Zaid merasai nikmat itu. Tak semua orang boleh tersentuh hati. Kita nak, bila Allah Ta'ala ingat kita,
The same time kita ingat dia, the same time dia ingat kita, terbalas. Yang tu bincang kita. Kerana itulah datang macam mana kita nak berzikir, apa adab kita zikir, itu semuanya berkonsekuensi daripada ayat ini. Sebab kita nak menarik ingatan Tuhan pada kita. Okay. Tadi saya bakdakan Allah ingat semua benda, tapi dia ingat hamba yang jahat dengan dia ingat hamba yang baik tak sama. Kita kata Tuhan lupa nama Firaun, mana ada. Tuhan lupa nama orang-orang jahat, tak ada. Sifat lupa bukan sifat Tuhan. Tapi ketika Tuhan ingatkan kita kepada riwayat hidup mereka, bagaimana bahasa Tuhan pakai, tak ada satu kalimah redha. Sampai Allah kata fama bakat alaihimus sama. Hari Firaun tenggelam dalam laut merah tu, Allah kata setitik air tak turun daripada langit sebagai tanda langit tu menangis. Tak ada keluar satu titisan air di bumi terbit menangis kerana kesian Firaun tenggelam. Tak ada. Itu cara Allah ingat. Tapi di sini kita nak Allah Ta'ala ingat kita dengan cara dia sayang kita. Macam mana? Kita kena sebut nama dia, kita memuji dia, sifat dia, kebesaran dia, nikmat dia, kita pohon. Lepas tu cara kita pohon tu macam mana? Dia tak bolehlah terhegeh-hegeh. Sahabat Rizal boleh faham terhegeh-hegeh. Terhegeh-hegeh. Orang belah selatan dia korang faham terhegeh-hegeh, terkinja-kinja. Nak zikir terhegeh-hegeh, nak zikir tak ada adab. Jadi kenapa zikir itu perlu adab? Sebab nak melahirkan hakikat zikir. Dan dalam hadis Qudsi disebutkan, fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ini dalam riwayat Bukhari. Jika dia mengingatiku, dia itu balik pada kita, hamba Allah, jin dan manusia, dalam dirinya, maka aku mengingatinya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripadanya. Macam mana kita ingat Allah? Momen dia, kita punya suasana, lagu tu Allah Ta'ala ingat kita balik. Kalau kita ingat Allah dengan terhegeh-hegeh, maka momen kita terhegeh-hegeh itu Tuhan ingat. Tengok hamba aku, dia ingat aku macam ni keadaan dia. Tengok hamba aku, dia ingat aku dengan dia sebut di mulut, hati dia kosong. Momen tu yang besok bangkit di hari akhirat, kalau Tuhan tunjuk balik ke kita, dia jadi suatu azab. Suatu azab. Seperti mana kita sebut nama satu orang, di belakang dia kita sebut dengan tak hormat. Tiba-tiba perkataan kita sebut dengan tak hormat tu, dia tunjuk balik pada kita. Tengok, bapak kita lah masalah. Bapak kita nak katalah bapak kita masalah nama Mas'ud Al-Buaya. Contoh alah. Sebut bukan-bukan. Tiba-tiba sebutan kita tu pak kita dengar. Lepas tu pak kita tengok muka kita. Dulu Ustaz Samsul ingat ada satu dialog. Ini dialog hakiki kan. Seorang berkata pada bapak dia, tak apalah bapak mati tak apa. Bapak kalau mati kami tak susah nak bagi mandi, kami buah dalam washing machine. Dia melawak lah. Tetapi bapak dia ambil itu sampai ke mati. Dia kata gamak anak aku nak buah dalam washing machine. Subhanallah. Jadi remuk hati. Jadi besok gambar kita ingat pada Allah, cara kita sebut kepada Allah. Dan bila kita sebut nama Allah bukan dengan apa yang Tuhan nuzulkan, Tuhan turunkan, semua itu Tuhan tunjuk balik. Tuhan akan kata pada kita, wahai hamba-Ku, gamak hang sebut kepada aku dengan satu nama yang aku tak pernah bagi tahu nama tu nama aku. Tak ada pun kat aku. Aku tak nuzul pada Rasul aku. Dan macam mana hang cuba tengok balik, macam mana hang sebut nama aku, kondisi hati hang, pemikiran hang, emosi hang, ilusi hang, fitrah hang, dan hang cuba tengok jawareh hang punya tubuh badan tu macam mana. Ketika itu
itu tak menjadi pahala syafaat pada kita akhirat, dia akan menjadi hukuman pada kita. Kalau kita ingat Allah Ta'ala dalam diri kita seorang-seorang, Allah ingat kita dalam diri dia. Diri Allah ni diri yang sangat mulia. Nama kita berada pada diri yang sangat mulia. Sebagaimana nama Allah ada pada diri kita. Diri kita hina, tapi kerana nama Allah mulia, disebut dalam diri yang hina jadi mulia. Nama Allah yang mulia, Allah tu zatnya mulia, namanya mulia, sifatnya mulia. Tiba-tiba dia sebut nama satu hamba yang hina. Kerana nama itu disebut oleh yang mulia, yang hina jadi mulia. Maka bila Allah sebut kita dalam diri dia, Allahu Akbar, sangat mulia kita. Kalaulah kita ingat Allah Ta'ala ni dalam satu malain, dalam satu perkumpulan yang besar, Allah akan sebut nama kita di langit sana, di hadapan malaikat. Selapis langit ni ada berapa banyak malaikat kita pun tak tahu. Apa kita nak kata? Kita hanya boleh kata, hanya Allah yang tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Satu hari malaikat masuk 70,000 di Baitul Ma'mur. Masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar 70,000. Dia keluar tu dia tak masuk dah, masuk pula yang baru 70,000. Allahu Akbar. Ada sahabat Nabi mati kan? Muaz, Sa'ad bin Muaz. Sa'ad bin Muaz mati. 70,000 malaikat main semayang mayat dia. Allahu Akbar. Jadi di antara zikirnya, zikir dapat menyebabkan hidupnya hati, seperti apa yang diucap oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Zikir bagi hati ibarat ayak bagi ikan. Bagaimanakah keadaan ikan apabila keluar daripada ayak? Jadi ini ikhwan, satu perkara yang sangat dahsyat. Sehingga kan kata para ulama kita, zikir, doa, istighfar, taubat, 4 perkara ni tidak boleh dipisahkan. Orang yang bertaubat, dia pasti ada istighfar, kan? Orang yang beristighfar, dia pasti ada doa. Kenapa? Dia minta istighfar dia Tuhan terima. Dia minta taubat dia diterima. Dan orang yang berhajat kepada doa diterima, dia akan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita nak doa kita banyak diterima oleh Allah, lepas daripada kita berdoa, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, puji Allah. Maka doa, zikir, istighfar dan taubat tak dapat dipisahkan. Kalau bercakap bab istighfar, kena bercakap bab taubat. Bercakap dua tajuk ni, kena bercakap bab zikir. Bercakap bab zikir, gandingannya adalah bab berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, Imam Ibn Taymiyah kata zikir dengan manusia ni, manusia di sini maksud dia manusia yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, ikhwan, bukan sebarangan manusia. Tak dapat dipisahkan. Seperti mana ayak kalau berpisah dengan ikan, ikan tidak ada kehidupan. Akhirnya ikhwan, seorang Muslim akan mengakui tanpa dia menyebut nama Allah, dia tak boleh tenang hidup. Tak boleh tenang. Di antaranya zikir menyebabkan bersihnya hati dari karatnya. Segala sesuatu memiliki karat, dan karat pada hati adalah lalai dan hawa nafsu. Kebeningan hati adalah zikir, taubat dan istighfar. Ya, betul. Ulama salaf kata, kalau kita ada 2 tali kasut, ini perkataan ulama salaf, kita ada 2 tali kasut, kan? Kita pakai, kita pun tak kasut kita masuk rumah. Kita keluar esok pagi, tengok-tengok tinggal 1 tali kasut. Kasut ada, tapi tali kasut tinggal 1. Kita nak pakai jadi payah. Apa kata ulama salaf? Jangan cari tali kasut itu. Apa kita kena buat? Berdoa dulu pada Tuhan. Tuhan, kembalikan tali kasut aku. Kemudian baru cari. Mintalah kepada Tuhan, walaupun yang hilang itu hanya tali kasut. Sebenarnya kalau fikir secara akal sangat remeh lah, ada tali kasut nak minta ke Tuhan. Tidak. Minta itu kepada orang kata, amboi hang ni benda remeh lagu tu minta kepada aku. Tidak. Tuhan sangat marah apabila ada hamba yang tak mau minta kepada Tuhan dengan satu permintaan. Tuhan sangat marah.
Kerana dia yang menyatakan ud'uni astajib lakum. Pasal tu yang kita baca tu kita ulang. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'anu wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa bik. Bermaksud dia, ya Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala kepujian itu milik engkau, bagi engkau, untuk engkau. Kalau kami tak puji engkau pun, ya Allah, lakal hamdu, kau tetap puji. Wa ilaikal mushtaka, kepada engkau sahajalah tempat mengadu. Apa yang kita nak adu pada Tuhan, seluruh hidup kita ni, sekecil mana pun, walaupun yang hilang tu tali kasut, walaupun yang kita letak hilang tu kita tak tahu, kunci kereta buah tak mana, kunci motor buah tak mana, handphone buah tak mana, puji Allah Ta'ala dulu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Sebab kalau tanya bini, bini tak tahu, tanya anak tak perasan, kita lupa terus. Jadi siapa yang perasan, siapa yang tahu? Allah, Allamul Ghuyub. Dia alim, tak ada benda yang keluar daripada pengetahuan dia. Dan bila kita terlupa daripada sesuatu yang hilang, kita tak ingat, itu masuk dalam takdir yang Tuhan susun untuk kita. Maka wa ilaikal mushtaka, pada engkau aku mengadu, ya Allah. Wa bikal musta'an, dan dengan engkau lah aku memohon pertolongan. Kaulah tempat aku minta tolong. Wa antal musta'an, dan sememangnya kau suka tolong, ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bik, dan urusan ini hilanglah aku punya kekuatan dan upaya melainkan dengan kau, ya Allah. Mohon pada Allah. Itu kata para ulama salaf. Di antaranya, zikir dapat menurunkan kadar kesalahan dan menghilangkannya, kerana zikir adalah salah satu kebaikan terbesar, dan kebaikan dapat menghilangkan keburukan. Ya, kalau kita sepakat menyatakan zikir itu termasuk kebaikan, maka Allah sebut dalam ayat dia, innal hasanati yudhhibanas sayyiati. Setiap kebaikan dapat menghapuskan kejahatan, keburukan. Jadi sebanyak mana kita ingat pada Allah, sebanyak itulah keburukan akan hilang. Tapi kita kena ingatlah, zikir yang dapat menghilangkan keburukan ni zikir macam mana? Kalau dipenuhi kelalaian, kalau tidak ada muraqabah, tidak ada kehadiran hati, tidak dapat menguasai apa yang kita minta, kita tak bermaksud dengan apa yang kita minta, hanya orang kata jadi adat kan, subhanallah, subhanallah, tapi mulut dia subhanallah, pemikiran melayang macam-macam, bil layang tak bayang lagi, bil telefon, Allah. Maka kita akan dapat hasil dia banyak mana yang bila kita, orang kata at par, lisan dengan hati at par. At par ni lah yang susah. Syaitan tak akan duduk diam. Kita semayang, tadi kita semayang maghrib, sekali kita semayang isyak kan? Perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul? Betul. Kita kata dalam rukuk semayang, kita qiyam dengan tamak-ninah, betul Zaid? Qiyam tu berdiri, berdiri dengan tamak-ninah. Rukuk dengan tamak-ninah, betul? I'tidal dengan tamak-ninah. Hampir ke semua rukun fi'li, rukun jenis perbuatan, dia mesti letak di situ tamak-ninah, tamak-ninah, tamak-ninah. So bicaranya tamak-ninah ni apa dia? Allah kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tamak-ninah lah tu, itmi'nan. Dengan kamu ingat kepada Allah, damai, tenang hati kamu. Maka bila kata qiyam dengan tamak-ninah, berdirilah dengan tenang. Apa makna tenang? Tenang tu apa perkataannya lawan dengan dia? Ya, saya tengok Abali tenang, mau tak tenang? Nampak tenang lah, alhamdulillah. Kan? Jadi apa maksud kalau saya buat perkataan berlawan? Gelisah? Apakah perkara, apakah body action yang ada pada orang itu kita menafsirkan dia gelisah? Tak tenang, kedudukan mata dia, pernafasan dia, kan? Pergerakan dia. Macam dia duduk dalam kuliah ni, dia tak tenang. Sekejap mata dia keluar,
Selagi dia jenguk, selagi dia jadi betul-betul macam kucing nak beranak. Wahai kucing tu dah beranak dah, dia macam kucing nak beranak. Tak tenang. Bila kita berdiri depan Tuhan, dia kata kena tenang, relax. Saya berkeyakinan daripada tumak-ninah ni lah lahirnya khusyuk, ketenangan. Jadi ikhwan, Abang Amir, dengar kita tengok Abang Amir dengan tenang, tak nampak pun rapla. Tak nampak, tenang. Jadi ikhwan, kita Allahu Akbar, tumak-ninah. Jadi kalau kita tidak tumak-ninah, bukan kata pernafasan body kita tumak-ninah, emosi kita, ilusi kita, pernafasan kita mesti ada tumak-ninah. Maka Nabi kata pada sahabat, alaikum bis sakinah. Bila kamu nak jalan pergi ke solat, tu imam dah tak kebina rokok, jangan lari. Nabi kata, fala tamshi, kamu jangan lari, tapi kamu kena pergi dengan sakinah, tenang, relax. Nabi kata relax. Yang mana kamu dapat, yang mana kamu tak dapat, kamu tambah saja. Bila kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, kita nak bagi adpa dengan hati, antara sebutan dengan hati masuk. Allahu Akbar. Kalau kita terjemahan Melayu, Ustaz Zaid terjemah lagu mana biasanya? Allahu Akbar Melayu panggil apa? Allah Maha Besar. Jadi kita kena bagi adpa Allah Maha Besar yang kita sebut dengan minda kita, dengan hati kita. Tapi kalau kita kata Allahu Akbar, hati kita kata saja aku sembahyang isyak, dia tak adpa. Dia tak adpa. Maka apa yang tidak adpa antara sebutan dengan hati tak ada nilai. Tak ada nilai. Maka bila kita kata Allahu Akbar dengan tenang, dengan tenang, tu imam tu nak habis banyak mana dia habis. Kita masuk dengan tenang, hadirkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, baru kita qiyam, baru kita menyertai imam. Tapi kalau kita dengan kalut kita tak adpa. Kebanyakan benda yang tidak adpa, dia tidak boleh membawa banyak kebaikan pada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ini ada dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Barang siapa mengucap subhanallah wa bihamdihi, iaitu dengan makna maha suci Allah dan segala puji hanya untuknya, sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya akan terampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Itu di antara hikmah, di antara benda yang ada dalam zikir. Dia buat hutat khatayahu. Jadi itulah kekuatan nama Allah dapat membersihkan yang kotor. Cuba bayang kalau kita zikir kepada Allah dengan bersih, apa akan jadi? Lebih-lebih bersih. Kita main kepada Allah dengan kotor, kita sebut nama Allah dengan kotor, nama Allah yang kita sebut, sifat Allah yang kita sebut membersihkan kita. Walaupun kesalahan kita itu zabadil bahar, buih-buih atas. Banyak manalah sahabat Rizal buih tu banyak mana. Tapi Quran dalam surah Ar-Ra'd Allah kata jangan jadi buih, tapi dalam hadis Nabi kata lihatlah buih, dia banyak tapi dia tak ada apa-apa. Banyaknya buih, bila ombak memukul ke pantai akan jadi buih banyak. Cuba tengok buih, kalau kita balik menghadap ke Tuhan dengan kesalahan sebanyak buih, sudah cukup buat mata kita terbelalak, jantung kita ni akan jadi macam nak meletup depan Tuhan, takut. Tetapi dengan subhanallah wa bihamdihi 100 kali satu hari satu malam, subhanallah wa bihamdihi, di situ ada nama Allah, di situ ada sifat kepujian bagi Allah. Kita tahmid, kita takdis Allah Ta'ala, dosa kita akan diampun oleh Allah. Begitulah dahsyatnya zikir. Sebutlah nama benda lain, tak ampun. Kita wirid dengan nama Tok Guru kita, tak diampun. Tapi kita wirid dengan nama Allah, diampun. Di antaranya, zikir adalah sebab turunnya rahmat dan ketenangan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi
yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Ini juga disebut dalam riwayat Muslim. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, disertai rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan jemput mereka di antara malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Allahu Akbar. Dan tidaklah satu kaum itu berhimpun daripada rumah-rumah Allah. Ya, ini saya teringat perkataan masyayikh kita. Bila kita buat masjid, ada dua perkara kita kena sedar. Dia kata, satu, bila kita buat masjid, walaupun sebesar sarang anak burung. Anak burung ni dia kecil, suruh dia buat sangkar, macam mana jadi? Dia buat sarang dia. Jadilah, tapi tak elok, kecil. Nabi kata, siapa yang buat rumah Allah, man bana lillahi baitan, siapa yang buat bagi Allah Ta'ala satu rumah kecil, tapi dia niatkan dia nak buat tapak tu untuk sembahyang, Allah akan buat kat dia rumah dalam syurga. Besar kan? Satu. Yang kedua, kita kena ingat, sebanyak mana pelaburan yang kita buat untuk masjid. Katalah masjid tu daripada awal sampai habis siap, semua pakai duit kita. Banyak orang sahabat, saya ingat 1 juta tak dapat masjid yang elok, habis tak ada pun 7 juta. Mau elok sedikit 12 juta. Semua pakai duit kita. Kita kena ingat, apabila siap dan orang panggil itu masjid dan kita panggil itu masjid, maka kita kena tahu secara mutlak dia bukan hak kita dah. Dia adalah kepunyaan Tuhan. Maka kita tidak boleh tunjuk apa-apa action dan respon kata itu hak milik kita, melainkan dia adalah kepunyaan Tuhan. Walaupun duit itu daripada depan, belakang, atas, bawah, semuanya harta benda kita. Bila kita lalu, kita mesti kata, Masya Allah, rumah Allah. Jangan kita lalu-lalu 12 juta duit aku, borang patau. Tidak boleh. Subhanallah. Bila benda ini paling besar, ulama tazkiyah kata, bila kita buat untuk Allah dan kita nak melepaskan untuk Allah, sangat ngeri memori dia. Sebab kita kesayangan kepada harta dan nama, kita nak lupakan, tak ada kena-mengena, dan kita tak mahu ada hubungan dengan kita. Sangat dahsyat. Antu bayang kalau orang yang buat masjid itu, dia tak boleh ada lagu tu, bolehkah orang yang urus masjid ingat itu rumah dia? Sedangkan dia sekupang tak bagi. Dia cuma dilantik jadi pengerusi ke, AJK ke, jadi apa-apa dia urus. Lepas tu dia duk ingat, ni dia ingat kata tu rumah dia lebih daripada tuan yang bagi duit, ingat. Ini orang yang bagi duit berjuta-juta, dia pun tak boleh ingat. Sebab sesiapa yang menyebut nama Allah di dalam satu daripada rumah Allah. So kalau kita masih ingat itu hak kita, itu bukan rumah Allah, itu rumah kita, maka kita pergi sebut nama Allah di rumah orang, tak ada manfaat. Kalau kita nak masjid tu jadi berkat, jadi bernilai, putuskan hubungan kita dengan masjid. Bukan putus dengan tak pergi masjid, maksudnya kita yang bagi sumbangan tu, kita adalah donor. Donor ke donation, cikgu? Donor kan? Kita adalah donor, penyumbang. Putuskan kata kita yang menyumbang. Sekarang ini milik Tuhan. Kita donor bila? Masa kita nak up masjid tu, nak buat tapak, kita menyumbang semen kita. Tapi bila dah siap cantik, ini adalah kepunyaan Tuhan. Wakaf secara mutlak. Apa untuk kita? Kalau masjid tu cantik, Tuhan bagi kepada kita syurga lebih cantik daripada itu. Sebesar sangkak burung, sarang burung yang dibuat oleh anak burung pun balasannya satu rumah dalam syurga. Ikhwan, baitun dalam bahasa Arab ni rumah kecil. Kalau kusurun baru rumah besar-besar. Allah cerita dalam surah Tahrim,
Imra'ah Fir'aun ni, apa isteri Fir'aun, Asiyah kan, Asiyah binti Muzahim, dia minta kepada Allah dalam surah Maryam. Allah cerita balik, dia minta satu rumah kecil dalam syurga. Wahai dia duduk dalam istana, dia kata, ya Allah, selamatkan aku daripada Fir'aun dan orang yang zalim, dan bagilah satu rumah kat aku dalam syurga dekat dengan hang, ya Allah. Baitan, satu rumah kecil. Tapi rumah tu di mana? Oi, bukan Sungai Pinang, Ayat Itan, Kampung Melayu. Rumah kecil tu dalam surga. Allahu Akbar. Rumah kecil dalam surga ni saya tak tahu besar mana. Surga ni tak ada kecil, melainkan besar, dia besar langit dan bumi. Dan tak ada lah masuk syurga kosong macam kita masuk rumah pelik kan. Sehari sana nak kena ni balik. Masuk syurga dengan dia punya perhiasan, nikmat. Pasal itu kata masuk syurga dengan nikmat. Maka siapa yang menyebut nama Allah dalam rumah Allah, dia pergi berhimpun dalam rumah Allah, dia baca kitab Allah dan dia belajar tentang agama Allah, Quran dan Sunnah, apa akan jadi pada dia? Allah turunkan kepada dia sakinah, Allah kelilingkan dia dengan rahmat, Allah akan hantar malaikat untuk datang duduk dengan dia selama mana dia baca kitab Allah dan belajar ilmu daripada Allah, dan Allah akan sebut dia di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Dahsyat, dahsyat. Di antaranya zikir dapat memalingkan lisan dari ghibah, namimah. Dari ghibah, namimah, dusta, ucapan keji, perkataan batil. Barang siapa yang membiasakan lisannya dengan zikir pada Allah akan terpelihara dari perkataan batil dan ucapan yang sia-sia. Dan barang siapa yang menjauhkan lisannya dari zikir kepada Allah Ta'ala, dia akan terikat dengan setiap perkara batil, sia-sia dan keji. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daripada Allah. Benda sia-sia ni benda apa, ikhwan? Benda yang tak ada kena mengena dengan hidup dunia kita, tak ada manfaat dunia, dan langsung tak boleh bagi syafaah kepada kita di hari akhirat. Itu benda sia-sia. Di antaranya zikir akan menjadi tanaman di syurga, sebagaimana disebut dalam hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannati. Barang siapa yang mengucap subhanallahil azimi wa bihamdihi, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di syurga. Allahu Akbar. Maknanya bila kita sebut ghurisat, urusan ni macam orang duk juri ayam. Duk juri ayam bagi benda tunai. Selama dia berzikir, dia macam duk tanam benda yang dia nak makan dalam jannah. Nakhlah ni pula pokok yang paling bermanfaat daripada pucuk sampai ke akar. Maka tidak ada sebutan zikir yang tidak mendatangkan manfaat. Di antaranya bahawa pemberian dan keutamaan yang ia dapatkan dari zikir tidak ia dapati dari amal-amal yang lain. Ada jenis kita berzikir pada Allah, kita tak dapat daripada amal lain, melainkan dapat daripada zikir. Saya nak kata sikit, ikhwan, saya nak bercerita sikit. Kita baca Quran, kita berzikir, kita istighfar, kita berdoa pada Allah, kita akan dapat satu benda yang kita tak dapat dengan benda lain. Tengok, bila kita solat, dalam solat tu ada zikir. Betul Ustaz Zaid? Ustaz Samsul? Betul je kan? Ada. Tapi cuba kita bangkit sembahyang malam, kita takbir, kita baca iftitah. Iftitah itu memuji Allah kan? Lepas tu kita baca Fatihah. Habis kita baca Fatihah, kita tak usah baca surah, kita terus rukuk, kita tasbih balik, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita cuba ihyakan yang Nabi baca masa Nabi i'tidal. Nabi banyak memuji Allah dalam i'tidal. Kita ihyakan tu balik. Kita sujud, kita puji Allah, kita baca doa, kita doa antara dua sujud, baca bacaan dia, kita sujud balik, kita buat lagu tu 2 rakaat, kita bagi salam. Zikir ada, semua ada, cuma Quran aja tak ada.
Maknanya lepas Fatihah kita tak baca apa-apa surah. Lepas tu kita sembahyang lagi 2 rakaat dengan pattern yang sama, cuma 2 rakaat ni baca surah. Kita baca satu surah yang kita rasa hafalan kita lengkap tentang dia dan kita boleh menguasai makna dia. Buat 2 rakaat dengan surah. Lepas tu kita rasa kelainan sembahyang membaca Quran dengan kelainan sembahyang yang tak baca Quran. Kemudian kita cuba buat perbezaan, ketenangan jiwa kita dapat bila kita himpunkan semua jenis zikir dalam solat dengan tilawah Quran, dengan doa, semua berhimpun sekali. Dengan sembahyang yang tidak ada doa dalam sujud, dengan tidak ada baca Quran, hanya zikir biasa. Apa dia punya perbezaan kejiwaan? Sangat berbeza, ikhwan. Kita akan rasa lain. Kita akan rasa satu rasanya lain. Maka zikir ni bila kita ambil dia dalam solat. Pasal itu seutama-utama ibadat adalah solat. Pasal itu ditanya pada Nabi kan, bila kita solat, apa yang paling utama kami buat dalam solat? Nabi kata tulul qunut. Berdiri bagi lama. Nawawi kata apa maksud berdiri bagi lama? Baca surah panjang-panjang. Baca surah panjang-panjang. Baca surah. Kita boleh hafal kalam Allah. Baca Quran di luar solat baik. Baca Quran dalam solat, kita rasa lain. Bila main waktu sujud, minta ke Tuhan. Kita waktu sujud, Nabi minta ke Tuhan dalam iftitah, Nabi minta ke Tuhan dalam rukuk, Nabi minta ke Tuhan dalam sujud. Kita minta ke Tuhan. Dalam tahiyat akhir kita minta ke Tuhan. Baca surah. Bila himpun dalam satu ibadat yang utama dengan benda yang sangat menyempurnakan dia, kita bagi salam dengan tenang. Oh subhanallah ikhwan, sangat luar biasa. Kerana zikir bila dia masuk dengan dia punya package, dia akan bagi pada kita apa yang benda lain tak boleh bagi. Tak boleh bagi. Maka kerana itu ikhwan, orang ini tilawatul Quran, zikir itu tak dapat dipisahkan. Sehinggakan Imam Ibn Qayyim kata apa? Kalau satu orang ni banyak berzikir, satu orang ni pula kurang zikir, hanya tumpu pada baca Quran, orang yang baca Quran lebih utama daripada orang yang berzikir, kerana ini seafdal-afdal ibadat dan kerana semua zikir terhimpun di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sibuk dengan zikir, kita tak tumpu pada Quran, kita akan kehilangan satu benda yang lain. Pasal itu ikhwan, kalau saya boleh kata, para ulama kita kata benda ini, bahawa sebagai seorang Muslim, apa hukum kita membaca Quran? Boleh membaca Quran, hukumnya adalah wajib, fardu ain. Fardu ain. Tak boleh kita tak boleh baca Quran, bini tak boleh baca Quran, anak tak boleh baca Quran. Saya suka kata pada anak-anak muda lah, saya ni anak juga, anak tua. Anak muda macam Ustaz Samsul, sahabat Rizal, Ustaz Zaid, semua anak-anak muda, tak sampai pun 30 lagi, anak muda. Okay. Cikgu gelak aja, muda mau tak muda. Saya ingin kata sesuatu. Juga saya kata pada masturat kita yang muda-muda ni, semua muda-muda belaka, tak ada yang tua, muda-muda. Saudah bangkit terus. Muda. Dalam nak biar. Muda-muda. Baik kita lelaki ataupun perempuan, dalam apa? Dalam memilih jodoh. Dalam memilih jodoh. Kita masuk dah Ustaz Samsul bila jodoh? Masuk sikit. Masuk sikit. Apa dia? Kalau kita rasa jodoh yang kita nak ambil ni, kita tak boleh nak memelihara agama dia, tinggalkan dia. Secantik mana dia sekalipun, sebesar mana pekerjaan dia sekalipun, kerana di hadapan Tuhan benda paling besar adalah nak bawa dia jumpa Tuhan, dan Tuhan nak tanya ke dia, apa hang telah buat dengan isteri hang, suami hang, anak-anak hang, sampai dia tak reti sebut nama aku. Yang ni paling besar. Yang ni paling besar. Kalau kita confident, kita boleh didik dia, kita boleh ubah dia, kita ada kemampuan, kita ada wakar,
kita ada satu kewibawaan, kita ada satu hemah. Kita tahu lepas kahwin kita yang makan cekak dah, dia tak boleh makan cekak kita. Silah kahwin lah. Maka mengubah orang ini pahala jauh lagi besar. Sebab dia kosong, kita didik dia kenal pada Allah, ajak sembahyang, ajak tutup aurat, ajak mendekati Allah, ajak Quran paling besar, ajak sunnah paling besar. Tapi kalau daripada orang putih kata from beginning, betul cikgu, daripada awal, titik awal, dia telah bagi isyarat pada kita, dia tak mau ni semua. Jangan rasa rugi kita kehilangan dia. Carilah kami yang buruk-buruk ni, kami boleh Quran. Kan? Bukan iklan habang. Boleh Abang Amir? Abang Amir setuju. Kenapa ikhwan? Kerana ni yang paling dahsyat. Kalau kita kata saya alhamdulillah saya jaga keluarga saya, makan, minum, pakai, rumah semua saya bagi. Apa beza kita dengan lembu? Anak lembu makan tak ada kelaparan. Sama aja, tak ada lebih. Cuma lembu tak reti nak menjawab dengan kita aja. Dia duduk golek kepala, boh gitu je. Tapi kalau ambil Al-An'am, pasal Allah pernah kata dalam Quran kepada kita kan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang. Allah bukan hina binatang tu, Allah hina mereka ni, mereka seperti binatang. Bukan Allah kata binatang seperti depa. Allah tak hina binatang, Allah hina kita. Mereka seperti binatang. Bahkan Tuhan kata balhum adall. Adall tu Tuhan tak letak kat binatang, Tuhan letak kat kita. Bahkan mereka lebih nampaknya macam terpesong daripada petunjuk Allah. Ya betul ikhwan. Demikian juga saya kata suami-suami yang isteri mereka bercerai. Anak, mahkamah akan bagi anak pada mak. Mak minta anak kan. Bila kita dapati pasangan kita tak boleh didik anak, wajib kita usahakan anak tu mai ke kita. Mesti usahakan. Tanpa kita memisahkan hak pasangan kita, hak bekas pasangan kita. Dia berhak tengok anak dia, tetapi pendidikan, terutamanya pendidikan sujud pada Allah, pendidikan tilawatul Quran, mesti kita selesaikan. Anak kita boleh baca Quran, alhamdulillah, mai kita pula tak boleh baca Quran. Suami baca rangkak-rangkak, bini bukan kata merangkak pun tak ada sempat. Tak boleh. Bini sepatutnya suami kena rasa duka cita, dan dia kena usaha cari jalan supaya bini dia boleh baca Quran. Kenapa ya kawan? Ini kalam Tuhan. Kalam Tuhan. Manusia tak makan tak dikatakan sesat. Manusia tak tahu menulis tak dikatakan sesat. Ramai orang tak ada pendidikan hari ni kaya raya. Cek balik senarai didik pendidikan dia tak ada qualify, tapi jadi tokeh sahabat Faizal Husin. Sahabat walaupun pakai mask dia tetap handsome. Tetap handsome. Kan? Tetapi tak semua orang kaya raya, tak semua orang bijak pandai boleh baca Quran. Kita mak, kita anak, bila menantu nak masuk, kita mak, kita bapa, bila menantu nak masuk dalam rumah kita, ingatkan kepada anak kita yang ni. Menantu kita mainlah macam mana intan terpilih pun tak apa. Balik kenal intan terpilih? Intan terpilih kan Siti Muslihat? Intan terpilih. Maksud dia warna baca pungkok kuali. Zaid tahu pungkok kuali? Biasa tengok kuali, biasa tengok pungkok kuali. Hanya pusing saja. Dia duk kena arang, duk kena api kan. Orang kata tu lah intan terpilih. Mai karpa beli. Itu nama lain pada pungkok kuali. Saya hantar gambar kan yang kita punya ni, kita punya kuliah kan 2 orang. Saya hantar, dia kata awak gambar ustaz gelap. Saya kata saya wali karpa. Dia kata wali mana ni? Apa ni mangkuk tu? Dia ingat karpa tu macam wali kutu, wali abdal. Tak apa ya kawan. Tak apa. Kemuliaan. Tadi saya sembang dengan Ustaz Nan, sahabat Ustaz Nan. Satu pakcik kita meninggal. Tadi cakap dengan sahabat Ramli. Nama dia Pakcik Rahim, Ustaz Samsul. Pakcik Rahim ni duduk di Ampang.
Dia akan, dulu saya ada kuliah di Masjid Ampang dulu. Dia duduk langat, hulu langat. Dia akan naik Grab, mai kuliah subuh, mai kuliah duha, mai kuliah maghrib. Dia dengan bini dia dialisis. Pak Cik Rahim. Saya tanya Pak Cik sekali mai dengan Grab ni berapa duit? Kadang RM25, kadang RM20. Lepas tu saya pergi ke Baitul Salam, dia mai. Dia mai daripada kuliah malam sampai kuliah siang, satu hari dia duduk. Pak Cik Rahim mengaji sunnah. Masa awal saya kena tangkap dulu pasal kes tak ada tauliah, Pak Cik Rahim ni datang pada saya. Dia dengar saya kena tangkap, saya pergi KL, dia datang. Saya nak cerita ucapan dia, Haji. Tadi saya sebut kat Ustaz Nan. Dia kata kat saya, Ustaz kena tangkap kes apa? Saya kata kes tak ada tauliah. Dia kata Dr. Abdullah Yassin 9 tahun kes tauliah, 40 kali naik court kes tauliah. Dia kata, Ustaz, saya nak kata sesuatu pada Ustaz. Kemuliaan hidup ni ada di mana? Seperti kan dia tanya kat hang tuah, di mana kekuatan hang tuah? Kemuliaan hidup ni ada di mana? Saya sengak, saya tak kata apa. Ya, umur dia lebih kurang 70 kot saya ingat, Pak Cik Rahim. Dia kata, kemuliaan ni ada di mana, Ustaz? Kemuliaan ini ada apabila Ustaz boleh mengajak kebenaran yang turun daripada langit, Quran dan Sunnah. Ustaz mulia, walaupun Ustaz tak ada sekeping apa-apa, tetapi kehinaan ni ada di mana, Ustaz? Hina ni bila Ustaz mengajak sesuatu tidak apa yang Tuhan nuzulkan dalam wahyu dia. Hina, Ustaz, walaupun Ustaz ada berkeping-keping apa-apa. Jangan rasa lekeh tak ada tauliah, tapi kena rasa lekeh kalau kita menyampaikan kepada umat apa yang Tuhan tak suruh kita sampaikan. Dia baca kepada saya ayat yang selalu Ustaz nak baca dalam solat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah sendiri yang kata tentang ahsanul qaul, kan? Siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah, orang yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah tu apa dia, Ustaz? Dia kata mengajak Quran, dia kata mengajak sunnah. Maka Allah kata siapa lebih baik daripada ini? Dan dalam masa yang sama dia kata pada diri dia, kita yang mengajak orang da'a ila Allah, kita kata kita adalah orang yang wa amila salihah, kita beramal saleh dengan apa yang kita ajak, dan kita jadi orang yang menyerah diri pada Allah. Oh, dahsyat. Dia ada kalimah tu. So kalau ada orang dapat tauliah, dia kata, Ustaz jangan iri hati dengan mereka. Jangan iri hati, Ustaz tak dapat tauliah, jangan rasa hina diri, kerana kemuliaan bukan di situ, Ustaz. Dan Tuhan kata, inna akramakum indallahi attaqakum. Besar, ikhwan. Nasihat dia kat saya masa tu terlalu besar. Ini Tuhan panggil dia balik. Dia punya mengaji sunnah ni, dalam dialisis tu dia boleh main mengaji sunnah macam Pak Cik Bari je. Oh, dahsyat, ya Allah. Jadi ini orang-orang, ikhwan, bila Allah bagi pada mereka kemuliaan, keutamaan yang Allah tak bagi pada sebahagian orang, maka demikian juga dengan berzikir ni kita dapat sebahagian kemuliaan yang kita tak dapat dengan sebahagian yang lain. Abdullah bin Mas'ud dia cerita, dia kata satu hari Nabi sedih. Nabi sedih. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Albani kata dan Ahmad Syakir kata riwayat ini sahih. Nabi sedih. Nabi pernah sedih. Dalam hidup Nabi pernah sedih. Bila Nabi sedih, Abdullah bin Mas'ud cerita, Nabi ada ungkap di mulut Nabi beberapa perkataan yang selepas Nabi sebut perkataan ni, kesedihan Nabi tu diubati, terubat. Sedih sangat-sangat. Dan kita ni sebab sedih kita ni tak samalah. Sahabat Ustaz Juanda sedih dengan saya sedih, tak samalah. Kes kita berbeza-beza. Sahabat Faizal Husin berbeza. Roy, keras sungguh hati kau Roy. Azroy. Gila remaja kan, remaja gila kan? Dua-dua boleh nama gambar tu.
Remaja gila. Lama, waktu kembang lama. Sungguh keras hati kau Azrail. Ustaz Zaid sedih dengan saya sedih tak sama. Kan? Tak sama sedih kita kan. Tapi sedih macam mana pun kita baca yang ni. Sebab ni dibaca oleh Nabi kita Muhammad. Kata Abdullah bin Mas'ud, bila Nabi sedih, nanti ada perkataan Nabi tentang ucapan ni. Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika. Nabi kata, ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba engkau ya Allah. Aku ini anak lelaki kepada hamba engkau yang mula-mula kau buat, Adam. Aku ini anak laki-laki kepada perempuan yang mula engkau buat, Hawa. Nabi kata lagu tu, nasiyati biyadika. Umbun-umbun kepala aku ni ya Allah kau yang pegang. Kau genggam dia ya Allah. Maksudnya apa? Kalau kita kata nasiyati biyadika, maksudnya ya Allah aku tak bergerak macam mana ya Allah, melainkan kau yang atur hidup aku ni. Madin fiyya hukmika. Berlalulah dalam hidup aku ini segala hukum engkau ya Allah. Apa yang kau tentu kepada aku, semua aku kena. Adlun fiyya qada'uka. Sangat adil ketentuan kau pada aku ya Allah. As'aluka. Ya Allah, aku nak minta pada hang. Dalam sedih, ya Allah, aku nak minta kepada hang. Allahumma bikulli ismin huwa lak. Aku nak minta kepada engkau ya Allah dengan semua nama yang nama itu engkau namakan diri engkau dengan nama itu. Ada yang Nabi tak tahu kan? Allah belum wahyu lagi masa itu. Tapi ya Allah, kalau kau memiliki nama, Allah kalau menamakan dia dengan satu nama, nama itu mesti Al-Asma'ul Husna, cukup indah. Ya Allah, aku nak minta pada engkau dengan semua nama yang nama itu menjadi nama engkau ya Allah, yang dalam ilmu engkau. Samaita bihi nafsik, yang nama itu kau namakan nama itu pada diri engkau. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun ada di kalangan hamba kamu yang kau pilih dia untuk bagi tahu pada dia, kata itu nama engkau. Siapa dia yang Allah pilih? Para nabi dan para rasul. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang kau turunkan dalam kitab engkau. Au ista'tharta bihi fi ilmika ghaibi indak, ataupun nama itu masih tersimpan secara ghaib di sisi engkau ya Allah. Aku nak minta pada engkau dengan semua nama tu ya Allah, tolong selesai masalah aku. Tengok apa Nabi minta. Nabi bertawassul dengan nama Allah. Apa dia minta? Dia kata, anta ja'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi. Dalam sedih, Nabi ajak kita minta ni pada Tuhan. Kita gundah gulana, hajat kita tak tersampai, permohonan kita belum kabul, kita kena sesuatu yang sedih. Baca yang ni. Apa saja melanda jiwa kita. Anta ja'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi. Ya Allah, aku minta kepada engkau, kau jadikanlah Quran itu sebagai rabi'an qalbi, penyejuk jantung aku. Nanti bila kita susah, kita nak zikir, kita nak baca Quran, kau jadikan bila aku baca Quran, aku dapat rabi' qalbi, dia jadi penyejuk jantung aku. Wa nura sadri, supaya Quran itu menjadi nur pada dada aku. Nur, kita dalam bahasa Melayu nur kita kata apa balik? Cahaya. Nur, cahaya lembut. Nur masuk dalam dada, dia menerangi dada, dapat melihat kenapa halangan ini berlaku, kenapa halangan ini berlaku. Wajala'a huzni, dan apabila Quran jadi penyejuk pada aku, Quran menjadi nur pada dada aku, dia melenyapkan seluruh duka cita yang aku alami ya Allah. Dahsyat harapan Nabi dengan Quran. Dahsyat. Kadang-kadang orang baca surah Waqiah, dia harap apa beli? Dia harap rezeki kan? Dia tak harap apa Nabi harap. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai
penyejuk jantung aku. Pasal apa kena jadi sejuk? Pasal ini masalah kita hadapi. Masalah akan buat darah kita naik. Darah kita akan jadi panas bila dia naik. Kan kita boleh rasa tengkuk-tengkuk kita ni semua jadi jauh kena darah tinggi kan? Ya Allah, anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'a qalbi. Jadi kalau Quran yang maha agung ni ya Allah, penyejuk hati aku. Lepas tu jadi apa? Wa nura sadri. Dia jadi nur dalam dada aku. Nur kan bila dia masuk, dia bagi lapang, tempat gelap jadi cerah, nampak sejauh mata. Ya Allah, wa jalaa huzni. Dan dia melenyapkan segala duka citanya aku lalui. Wa dhahaba hammi. Dan bila Quran dapat menghilangkan duka cita aku, dia akan merampas keluar daripada jantung aku ini segala risau dan kegelisahan hidup. Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi baca doa ni bila Nabi sedih. Dia kata kat Nabi, Abdullah bin Mas'ud cerita, dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ala nata'allamuha. Doa ni kami kena belajar ke? Sebab Nabi tak cakap apa kan, Nabi baca, ya Rasulullah, kami kena belajar ke? Kami kena ambil tahu ke pasal doa ni? Nabi kata bala. Ya, Nabi kata bahkan. Nabi kata yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Nabi kata mesti bagi orang yang pernah dengar doa ni, dia mesti ambil tahu dan belajar doa ni. Nabi kata ma asaba ahadan qad hammun wala hazn. Nabi kata tak ada satu orang yang bila dia risau memikirkan masa akan datang, sedih memikirkan apa yang dah berlaku, dia baca doa ni. Nabi kata illa azhaballahu hammahu wa hazanahu. Malaikat Allah akan hilangkan daripada dia, Allah ambil daripada dia kerisauan, kegelisahan, kesedihan, semua Allah ambil. Wa abdalahu, Allah akan ganti dan tukar makana faraha, dengan hati yang sangat senang dan gembira. Subhanallah. Ini ikhwan yang baginda dapat, ni orang lain tak dapat. Kita nak pergi try zikir tu hari Jumaat, nak try tengok la ilaha illallah. La ilaha tu bagus, tapi berkait dengan hari masalah lah. Zikir ya Allah baca hari Senin, hari apalah. Saya bukan nak kata akhirnya zikir Nabi tu tak keluar, dia bertukar jadi zikir Imam Ghazali. Itu balik. Sebab dia zikir Nabi. Akhirnya orang pasang orang, subhanallah. Jadi kita ikhwan, Allah Ta'ala bagi pada kita satu benda yang sangat besar, sangat rahmat dalam hidup kita ini ikhwan. Baik. Tadi kita dekat mana? Di antara kelebihan zikir, bahawa pemberian dan keutamaan yang ia dapat dari zikir tidak ia dapati dari amal-amal yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu adla 'ashri riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu zalika hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila akthara min zalik. Ini dalam riwayat Bukhari, juga Muslim. Nabi kata barang siapa mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ucap kalimat tauhid ni dalam sehari 100 kali. Pilihlah macam mana, baca 100 kali. Ini juga termasuk dalam zikir petang kita kan? Ada, kita baca. Bacalah tak mana pun. Maka orang tersebut akan mendapat pahala sama seperti orang yang memerdekakan 10 orang budak. Dicatat 100 kebaikan untuknya, dihapus 100 keburukan untuknya.
Pada hari itu dia akan terjaga dari godaan syaitan sampai petang hari, dan tidak ada orang lain melebihi pahalanya kecuali orang yang membaca lebih banyak daripada itu. Adakah orang boleh baca lebih banyak daripada itu? Tak ada, melainkan dia. Nak baca 100 pun jenuh. Nabi kata tak ada orang lebih daripada dia, melainkan orang boleh buat lebih daripada 100. Kawan ni dapat 100 pun menyenyeh, tu menyenyeh. Jadi macam kenyang tak monyeh-monyeh kan, menyenyeh dah dia jadi. Tiba-tiba ada orang boleh buat lebih daripada 100. Seolah-olah Nabi nak abang kata tak ada orang lebih baik hari itu melainkan dia, kecuali ada orang boleh buat lebih daripada dia. Tak boleh, orang yang boleh buat cukup banyak tu dia. Kita subhanallah 33 masa tidur pun tak lepas, tali tasbih terlepas lena. Kira tiap-tiap malam duk kenal lagu tu. Aku doa subhanallah, subhanallah kaya 3 kali aja. Nabi kata 33. 3 kali kita dah kaya. Alamul ghuyub. Maka siapa boleh buat? Dialah orang yang paling baik tu. Maka tak ada orang lebih baik daripada dia. Allah bagi dari sisi pahala yang besar, dan Allah bagi satu kurnia sangat besar. Dia ni diselamat daripada hirzan minasyaitan yaumihi, gangguan syaitan. Maka ini juga termasuk amalan ruqyah untuk protect diri. Subhanallah. Suruhlah orang-orang yang baca. Tapi masalah kita, orang kita dia tak mau baca, dia suka orang baca ke dia, dia nak sengat. Dah lah dia kena ganggu dengan setan, dia ambil perangai setan tu, suruh sengat. Kita pergi ruqyah, dia suruh dia baca, dia malas lah, dia tak mau. Saya teringat Ibnu Taimiyah kata apa ketika dia lalu pada ayat ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Saya ingat saya surah Al-Ahzab, wahai orang yang beriman, banyaklah ingati Allah, kan sebanyak-banyaknya. Jadi ini di antara ayat orang-orang sufi ambil supaya zikir ni banyak. Pasal tu depa berlomba-lomba kan dalam zikir 10,000, 20,000, pasal ini ayatnya umum. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Dia kata ayat ni sangat besar. Allah Ta'ala suruh kita ingat Allah sebanyak-banyaknya. Apa dia kata? Dia kata kalau kita boleh bangkit pagi, kita bangkit pagi ni semua kita ada bacaan dia kan. Bila mata terbuka baca apa? Belum subuh lagi kan, ada bacaan dia. Lepas tu baca doa. Nabi kata kalau dan pergi ambil uduk, semayang, ada ganjaran yang lain. Lepas tu kita masuk tandas, ada bacaan dia. Kita keluar tandas, ada bacaan dia. Kita ambil uduk, ada doa dia. Selesai semua. Kita nak pergi sembahyang, ada iftitah dia. Lepas tu kita katalah kita subuh, kita jalan pergi masjid, duduk berjalan pergi masjid, ada bacaan dia kata? Ada bacaan dia. Korang-korang dah nak nampak masjid, selawat kat Nabi, baca doa masuk masjid. Betul? Betul. Lepas tu kita sembahyang subuh, dah habis kita sembahyang fardu subuh, ada dia punya wirid-wirid dia, dah habis kita ikut. Lepas tu dah habis sembahyang subuh, kerana waktu tu waktu pagi, ada bacaan zikir pagi. Betul? Betul, kita baca. Lepas tu kita tunggu zuhur. Lepas kita tunggu zuhur tu, kita sembahyang fardu zuhur. Lepas zuhur ada wirid zuhur kan, habis. Asar pula ada wirid dia. Lepas sembahyang asar, dah wirid-wirid dia semua habis, kita terikat dengan apa? Zikir petang pula. Betul balik? Lepas tu habis. Lepas tu tunggu maghrib pula. Kita balik rumah ke apa, kita main masjid balik, ada doa masuk rumah, keluar rumah. Lepas tu pergi pula masjid, ada doa dia masuk masjid, keluar masjid. Wirid pula, maghrib isyak semua habis. Lepas tu kita balik rumah, kita masuk rumah, kita nak tidur. Kita nak tidur, kita baca doa tidur. Betul? Amalan-amalan nak tidur. Yang ini semua termasuk zikir-zikir yang kita boleh buat, selawat 100 kali. Yang ni semua Ibnu Taimiyah kata, kalau kau boleh buat ni saja dalam hidup, kau telah masuk dalam ayat ni, mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Bukanlah Tuhan suruh kau pergi ambil satu zikir, kau zikir yang tu je banyak-banyak. Tak, kata dia. Kalau kau boleh buat yang ni, kerana ni yang Muhammad ajak. Pasal tu ada amalan sehari semalam. Nasai tulis, Ibnu Abi Dunya tulis, Al-Qatani yang dekat dengan kita ni pun tulis. Kalau itu saja kita boleh buat, kita telah pun masuk dalam ayat, kita adalah orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Allah sangat sayang kat kita.
Oh, dahsyat ikhwan, sangat dahsyat. Allahu Akbar. Kemudian dia kata di antaranya lagi sentiasa zikir pada Allah mendatangkan perlindungan daripada lupa kepada Allah. Yang ni apa maksud dia? Ini kita tengok akan datang. Kalau kita baca juga kita akan terlupa. Mengelakkan kita lupa. Kita tengok. Kita tengok penjelasan Ustaz Nan. Yang ni sahabat, bila saya cakap Ustaz Nan buat kesimpulan, ini daripada permintaan penuntut. Itu hari sekali saya buat dengan Ustaz Nan. Dia orang hantar kepada saya mesej dekat sebelah mesej. Dia orang cakap Ustaz kekalkan kuliah begitu. Lepas Ustaz mengajar, bagi Ustaz Nan buat kesimpulan. Kerana kalau Ustaz buat kesimpulan, dia tak masuk. Bila ada orang lain buat kesimpulan dengan ilusi yang baru, dengan mood yang baru, dia jadi segang. Itu permintaan pasal itu dari saya buat kuliah dengan Ustaz Nan. Ustaz Nan dengan siapa buat kuliah, saya kata lah, saya buat dengan Ustaz Nan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, kita masih lagi di bawah tajuk penyakit-penyakit hati. Kita masih di bawah tajuk bagaimana nak kita membaiki hati kita. Daripada tadi Ustaz baca tentang kelebihan-kelebihan zikir, tuan-tuan. Dia bukan saja kita nak ambil kelebihan zikir tu, seperti 100 kali diampun dosa sebanyak buih di lautan, kan? Itu memanglah satu benda yang kita nak. Tapi sebenarnya dia nak bersihkan hati kita supaya keyakinan kita dengan Allah tu betul. Kalau tuan-tuan ada keyakinan yang betul pada Allah, tuan-tuan bacalah kelebihan zikir macam mana pun tuan-tuan takkan buat. Itu memang pasti. Kalau orang yang ada keyakinan yang betul pada Allah, sebab tu Nabi duk cerita tentang kelebihan. Kenapa Nabi cerita tentang kelebihan tu? Kalau tak cerita, kalau kita tak zikir ke? Kalau Allah Ta'ala perintah zikir, Allah Ta'ala beritahu zikir, betul Allah tak beritahu kelebihan, kita tak buat ke? Tapi yang Nabi duk ulang benda ni lagi dan lagi. Sebab apa? Sebab Nabi nak bina keyakinan kita dengan Tuhan. Kalau tuan-tuan tak ada keyakinan, ceritalah zikir 10 kali pun tuan-tuan takkan buat. Tuan-tuan takkan buat. Pasal keyakinan kepada janji Tuhan tu penting. Sangat penting. Sebab tu dalam hadis Muslim, awal-awal Allah Ta'ala dah sebut dah. Nabi dah beritahu, innallaha la yanzuru suwarakum. Sesungguhnya Allah ni tak tengok apa bentuk. Benda tu tak punya peranan langsung. Hang kulit hitam ke, kulit putih ke, lawa ke, comel ke, tak ada mana-mana. Jantina pun tak ditengok, Allah Ta'ala tak sebut. Walaki yanzuru qulubukum. Allah Ta'ala ulang sekali. Yang Allah tengok ni apa? Hati kita, tuan-tuan. Hati kita. Wa a'malukum, dan amal-amal kita. Kita buat amal tu dengan keyakinan dah. Ataupun kita buat amal tu sekadar kita kata dia adat. Dia adat. Kita tahu dah janji-janji Allah tu yang kita buat tu. Kalau keyakinan kita betul, amalan macam mana berat, besar pun kita akan buat. Dan satu lagi, para ulama kita kata setiap ibadat kita ni ada maksiat dah. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan buat ibadat dia tak ada maksiat dah. Dah. Para ulama kita kata setiap ibadat yang kita buat ni ada maksiat dah. Antara maksiat dah, kalau para ulama kita kata, para ulama salaf kata, kalau kita salat dia ada maksiat dah. Apa maksiat salat? Riya. Kerana Allah ceritakan kepada orang munafik, iza qamu ila salat qamu kusala. Bila dia bangun nak solat, dia bangun dalam keadaan kusala, malas. Yura'an nas, nak tunjukkan orang tau. Wala yazkurullah illa qalila, itu maksiat. Maksiat apa? Dalam solat kadang-kadang kita tak sedar. Bila orang ada, kita sembahyang semua jadi lain. Bila orang tak ada, kita sekarang keadaan malas. Kadang-kadang tak mau berdiri pun sunat-sunat nak duduk. Ini semua maksiat dalam ibadat. Bukan setakat buat ibadat, kita kena tahu. Ibadat kita ni dia ada maksiat dah, para ulama kita kata. Yang kedua, puasa. Puasa juga dia ada dia punya maksiat dah. Kita nak puasa kan, 10-9 ni, masa Jumaat dan Sabtu ni, jangan ingat kita puasa tu tak ada maksiat. Maksiat dia, selalunya bulan Ramadan ke, puasa apa ke, maksiat dia membazir ketika berbuka. Ini maksiat dalam bulan Ramadan ke, bulan puasa apa ke, ketika nak berbuka membazir. Beli macam-macam benda. Tuan-tuan, kita puasa ni tujuan dia nak kawal nafsu. Tapi ketika nak buka puasa, tak terkawal nafsu kita. Ini maksiat dalam puasa. Jadi ibadat kita kena tahu. Kita kena tahu dia ada maksiat dia. Begitu juga dalam sedekah. Macam Ustaz tadi kata kan, Ustaz kata dia bagi 7 juta. Dia nak serah kat Tuhan tu, dia jadi masalah. Sedekah ni apa maksiat dia?
Quran kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ukir. Jangan ukir. Sedekah ni maksud dia apa ukir. Dulu saya kalau tak tolong dia tu dia jadi apa. Depa ni rezeki ni tak ingat saya yang bagi duit buat visit ni. Nanti saya cakap apa semua depa tak mau dengar. Tengok. Batal tuan-tuan. Ini sedekah. Dia ada maksud dia. Begitu juga zikir. Zikir ni apa maksud dia? Kita zikir kadang-kadang lalai. Kadang-kadang tak bagi tumpuan. Dan setiap ibadat kita ni para ulama salaf kata bukan setakat buat. Tengok tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ashr kan, Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur, hendaklah kamu lihat, bukan wa'mal. Sepatutnya ayat tu wahai orang beriman, hendaklah kamu beramal untuk esok dah. Wal tanzur, kamu kena tengok ibadat kamu tu. Semua dah buat ibadat, kamu kena lihat ibadat tu ada maksiat dah. Kalau ada maksiat dia istighfar, supaya nanti bila kamu datang di akhirat dalam keadaan mana tak ada pahala. Ingat ada pahala, rupanya dah batal lah ibadat kita. Sebab apa kita buat dalam keadaan kita tak tahu maksiat ni ada ibadat. Sebab tu para ulama kita selalu pesan lepas buat ibadat cek ibadat kita tu betul ke di atas sunnah Nabi. Betul ke? Dan ulama kita selalu cakap bila nak buat ibadat mesti ada dua sebab. Apa dia? Satu kepada siapa? Dua bagaimana? Kena ingat benda tu. Kena ingat dua benda. Ibadat apa pun. Satu kepada siapa? Dua bagaimana? Fikir kepada siapa aku buat ibadat tu? Patutkah aku sedekah? Dah kerana Allah pun nak ungkit balik walaupun orang tak hargai aku. Kalau tuan-tuan boleh fikir dua benda ni yang ulama salaf letak kepada siapa dan bagaimana, dan aku buat ni adakah ikut Nabi? InsyaAllah ibadat tuan-tuan akan jadi murni, akan selamat esok bila jumpa dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai kesimpulan dia. Jadi kita tutuplah dengan tasbih kifarah insya-Allah. Boleh Ustaz? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.